Halo, hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya akan terangkan mengenai PB yang kedua iaitu Folio Etika Kerja. Okey, saya share slide dulu dengan kamu. Okey, so first saya akan go through format dulu. So, penyediaan dokumentasi untuk PB yang saya pernah explain sebelum ni, jadi saya cuma akan refresh balik kan. Okey, so format penulisan akademik, pastikan font kamu ada dua jenis font yang kamu boleh guna. Yang pertama adalah Times New Roman dan yang kedua adalah Arial. So, dua ni sahaja, kamu tak boleh guna font yang lain. Kalau kamu guna Times New Roman, kamu mestilah pastikan saiz dia saiz 12. Dan kalau Arial, mesti guna saiz 11. Kenapa? Sebab Arial ni dia besar sikit. So, kalau kamu guna Arial, kamu kena gunakan font yang saiz dia kecil sikit. Okey. Untuk spacing pula, kamu kena pastikan semua dokumen kamu guna spacing 1.5. Kalau kamu tak pasti nak cari dekat mana, kamu cari simbol yang ini, dekat bahagian atas Microsoft Word tu. Okey. Lepas tu bila kamu klik arrow ni, dia akan tunjuk list kat sini. So, kamu pilih 1.5. Okey. Lepas tu, kamu kena tengok pula bahagian text distribution. Kamu mesti pilih yang justify. So, justify ni text distribution kamu tengok dekat simbol yang ini. Okey. Lepas tu pilih yang ini. Dan tulisan ni penuh daripada hujung ke hujung. So, dia akan tulis bila kamu klik, dia akan tulis justified. Okay. So, ini format dia. Ini adalah untuk format standard document. Kalau kamu buat untuk contoh tajuk ke muka depan, font size berbeza tak apa. Okay. So, seterusnya kita tengok pula format muka depan. Saya nak ingatkan semula, pastikan kamu letak first logo KVBP yang terbaru. Okey, kalau kamu nak tahu yang terbaru atau tidak, kamu boleh check dekat portal KVBP. Bahagian muat turun. Okey, pastikan kamu guna logo KVP yang terbaru, letak dekat tengah, centerkan. Lepas tu kamu tulis nama kursus, font size ni kamu boleh letak lebih daripada 11. Okey. Saya tak nak strict sangat, so kamu pilihlah sama ada kamu nak 13, 14, 20 ke, terpulang kepada kamu. Okey. So, font size kat sini kamu tulis nama kursus kita. So, MPU 2232 Etika Profesionalisme. Lepas tu, seterusnya kamu kena letak nama dan juga jenis PB. So, nama PB adalah, jenis PB adalah pentaksiran berterusan 2. Lepas tu, folio etika kerja. So, ini adalah untuk PB yang kedua. Yang ini pun kamu boleh buat font size lebih daripada 11. Okay. Lepas tu, yang seterusnya bahagian bawah ni, saya nak kamu letak maklumat kamu. So, first, kamu letak nama kamu. Lepas tu program kamu, kelas kamu apa, nama pensyarah, tulis nama saya, jangan ada yang silap. Dan yang tarikh hantar, kamu tulis tarikh hantar dan kat sini tinggalkan kosong. Okey, nanti saya akan isi. So, ini adalah format muka depan. Okey. Ini saya ingatkan semula cara penulisan rujukan sebab ada yang hantar rujukan untuk PB kamu yang pertama tu tak mengikut style APA. So, saya nak kita guna style APA atau APA format. Okey. Kalau bahagian rujukan, reference, okey, cara yang saya nak kamu guna, kalau contoh, kalau kamu guna website. So, kamu kena first tulis nama penulis dia. So, kalau nama tulis, kamu tulis nama nama utama dia, lepas tu nama belakang ni kamu guna huruf sahaja. Lepas tu tahun dan juga bila kamu ambil. Ini adalah bila kamu ambil. Okey. Dan lepas tu apa tajuk dia, cara penulisan rujukan contoh. Okey. Lepas tu retrieve from apa kamu punya website. Okey. So, ini adalah untuk website. Okey. Yang seterusnya pula kalau kamu ambil daripada buku. So, buku kamu kena tulis nama penulis, tahun buku ni diterbitkan, lepas tu tajuk dia, lepas tu muka surat dari mana kamu ambil dan juga dia punya penerbit. Okey? So, kamu kena pastikan kamu follow format yang betul. Lepas tu kalau citation, macam saya cakap, bila kamu buat penulisan kamu, saya nak kamu mesti ada citation. Saya tak nak kamu tulis sembarangan. So, pastikan setiap benda yang kamu tulis ada rujukan kamu. Kamu rujuk pada siapa. So, cara penulisan dia, kamu first, kalau contoh kamu rujuk daripada website sini kan. So, kamu tulis dulu nama penulis dia siapa. Tahun bila. Lepas tu baru kamu tulis. Dia apa yang dia cakap. So, menyatakan bahawa apa. So, ini adalah
maklumat yang kamu ambil. Okey? Lepas tu, yang ini adalah page lah, contoh muka surat daripada berapa kamu ambil. Lepas tu yang ini contoh kalau kamu tak nak tulis nama di depan. So yang ini adalah kamu tulis nama di depan. Kalau kamu tak nak tulis nama penulis tu dekat depan, kamu juga boleh buat dalam bentuk bracket, dalam kurungan macam ni. So yang ini kamu just nyatakan je apa yang dia cakap. Lepas tu dalam bracket kamu tulis nama, tahun dan juga muka surat berapa. Okey? So ini adalah format penulisan rujukan. Kalau ada sesiapa yang masih lagi tak pasti, tolong tanya saya. Okey? Okey, sekarang kita masuk pula PB yang kedua iaitu folio etika kerja. Okey. Dia menekankan CLO2 iaitu kamu mesti menerangkan secara bertulis mengenai etika sesuatu profession yang kamu pilih. Okey. So tujuannya adalah untuk memberi pendedahan kepada kamu mengenai etika sesuatu pekerjaan yang kamu ceburi. Dan arahannya kamu diminta untuk memilih satu profession. Ada yang tanya kat saya, profession tu apa? Profession adalah pekerjaan. Kalau kamu masih lagi tak pasti, kamu boleh rujuk pada topik 2 kalau tak silap saya. Tadi kita ada pernah bincangkan. So, satu profession yang berkaitan dengan bidang yang kamu pelajari. Kemudian saya nak kamu terangkan etika profession tu. Okey? So, pilih satu profession. Contoh, kamu nak pilih sebagai apa, juruteknik ke, kamu nak pilih electrician ke, terpulang kepada kamu. Lepas tu, peringatan yang pertama adalah folio ini adalah individu, kamu buat seorang-seorang. Kamu mesti kenal pasti profession yang kamu pilih. Lepas tu kamu kena jelaskan tentang tugas profession tu. Lepas tu terangkan ciri-ciri etika kerja. Apa etika yang kamu perlu patuhi bila kamu masuk profession tu. Lepas tu kamu kena terangkan kebaikan bila kamu mematuhi etika kerja tersebut. Dan kamu juga mesti sediakan lampiran bergambar mengenai profession yang kamu pilih. Okey? So, kita tengok dekat sini. Langkah kerja kamu. Yang pertama, pastikan dalam kamu punya kandungan ada pengenalan. So, dalam pengenalan ni kamu nyatakan profession apa yang kamu pilih. Lepas tu kamu jelaskan 5 tugas profession tu. Kalau contoh kalau kamu pilih tukang masak. So, apa 5 tugas tukang masak? Kalau polis, apa 5 tugas polis? Tapi bahagian ini pastikan kamu ada rujukan. Saya tak nak kamu buat secara sembarangan. So, pastikan kamu ada rujukan sumber yang kamu ambil. Lepas tu, kenal pasti 10 ciri etika kerja. So, apa 10 ciri etika kerja yang profession ni mesti patuhi. Kalau tukang masak. Contoh mungkin etika dia kena sentiasa menjaga kebersihan, basuh tangan sebelum mula bekerja. So, itu adalah ciri etika. Lepas tu, kamu kena senaraikan 5 kebaikan. So, 5 kebaikan kalau kamu mematuhi etika ni. So, kamu boleh cakap mengenai dari segi kebaikan dari segi kerjaya dia, daripada hubungan dia dengan majikan, pandangan masyarakat dan sebagainya. Lepas tu, kamu mesti bagi refleksi, buat kesimpulan kamu melalui kamu punya pemahaman kamu. Sediakan lampiran. So, lampiran bergambar. Pastikan ada gambar. Sekurang-kurangnya bagi 5. 5 gambar untuk yang berkaitan dengan profession kamu. So, kamu boleh buat gambar semasa dia tengah bekerja, gambar dalam tempat pekerjaan dia dan sebagainya. Dan last sekali, rujukan. Rujukan pastikan kamu ikut format APA. Okey. So, sekarang saya terangkan mengenai skor pemarkahan pula. So, dia ada 4 skor pemarkahan yang penting. So, yang pertama, kalau kamu tengok dekat sini, dia kata proaktif. Proaktif, dia akan tengok bahagian pengenalan kamu. So, untuk yang ini, kamu kena pastikan kamu nyatakan 5 tugas profession yang kamu pilih. Kalau kamu nyatakan 5 tugas dan kamu huraikan dengan baik, kamu akan dapat markah penuh iaitu 10. Yang kedua, dia tengok dari segi moral. Itu dia tengok bahagian kebaikan. Kalau kamu dapat menyatakan 5 kebaikan atau nilai murni bila kamu mematuhi ciri etika dan kamu boleh huraikan dengan baik, kamu akan dapat 10 markah iaitu markah penuh. Yang ketiga, dia melihat bahagian etika kerja. Yang ini kamu mesti boleh nyatakan dan huraikan 10 ciri etika kerja yang berkaitan dengan profession yang kamu pilih tu. Dan yang terakhir adalah integriti.
Yang ini saya akan tengok dari segi adakah kamu menjalankan tugas kamu melebihi skop kerja. So, maksudnya kamu buat lebih daripada yang saya minta dan kamu melangkaui jangkaan. So, maksudnya hasil kerja kamu sangat baik, kamu, pastikan kamu tak meniru, kamu sediakan sumber dengan baik, kamu ada rujukan, okey, dan hasil kerja kamu kemas dan kamu hantar pada masa dia. Okey? So, ini adalah skor pemarkahan. So, keempat-empat aspek ni akan beri kamu markah yang penuh iaitu 40. Okey? Okey, sampai di sini sahaja kelas kita hari ini. Kalau ada sebarang soalan, kamu boleh mesej saya. Kita boleh buat consultation. Okey, itu sahaja. Thank you. Terima kasih semua.